hari ini kita akan ulang kaji bab 2 dan bab 3 Bab 2 dan bab 3. Bab 2 ni angka bererti dengan bentuk piawai. Okey. Angka bererti tu yang nilai berapa kita perlu tulis. Angka bererti ni dia jawab dalam bentuk nombor darab 10 kuasa tu. Kuasa something. So nak dia punya jawapan Syafiq baru masuk. Syafiq baru masuk. Sufi, khabar Sufi? Apa khabar Syafiq? Okay. So hari ni kita belajar angka bererti, bentuk piawai dan sedikit bab 3 mengira faedah. Okay, bab 3 ni kewangan ni kita macam apa itu akaun simpanan tu saya rasa awak semua dah tahu kan? Definisi dia. Definisi dia, perbezaan akaun simpanan semasa, simpanan tetap. Cikgu dah repeat banyak sekali, lagipun awak kelas depan saya rasa awak boleh fikir dan senang faham benda tu nota just nota baca. Kemudian kelemahan dan kelebihan kad kredit, itu kacang je bagi awak, boleh senaraikan kan. Kemudian benda yang just nota awak baca awak boleh dapat. Tapi untuk mengira faedah ni kita kurang latihannya. Saya takut ada satu soalan nanti keluar. So kita ready dan biasakan formula yang ada tu lah. Okay. So kita terus pergi ke soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang pertama soalan pertama ni saya tukar gambarnya saya tak berjaya cari gambar sama dengan muka kerja awak, tapi bolehlah. Okey. So awak dah jawab cuma beberapa orang yang join hari ni macam Teman Zakir mungkin dia tak berapa faham nak jawab tu dia tak send jawapan. So cara nak jawab dia darjah di bawah menunjukkan sebuah kolam renang mudah alih. Hitung isi padu maksimum air yang boleh diisi dalam liter. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. So kena berhati-hati dia nak dalam liter. So ada seorang daripada awak dah kira isi padu, dia stop kat situ. So isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. So panjang dia ialah 305. Okay. Dia punya lebar 183. Dia punya tinggi 56. So awak tekanlah kalkulator. So awak akan dapat 3 juta 125,640. Okay. Dalam soalan ini dia dah bagi dah. Ni untung awak. Dia dah bagi dah. 1000 cm sama dengan 1 liter. So jawapan awak ni awak bagilah dengan 1000. Okay. So ada dua cara. Cara yang pertama paling mudah awak tekan kalkulator lah. Okay. Cara yang kedua dah belajar dah sebelum ni sekolah rendah saya rasa. Ada 3 kosong gerakkan titik perpuluhan. So titik perpuluhan tu berada di sini. 3125.64. Kalau awak tekan kalkulator pun awak akan dapat jawapan ni. Okay. So tapi soalan ni awak tengok nyatakan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai yang cikgu pernah ajar ada satu nombor berada di depan dan belakangnya ada titik perpuluhan dan darab 10 kuasa N. Okay. So titik perpuluhan kita sekarang berada di belakang. Kita kena pindahkan ke belakang nombor yang pertama.
kita gerakkan 1, 2, 3. 3 kali kita gerakkan. Jadi 3.1, 2, 5, 6, 4. Darab 10. So kita gerak 3 ke depan, so ke depan positif. Kalau gerak ke belakang dia negatif. Kemudian dia kata dia nak 4 angka bererti. 4 sahaja. 1, 2, 3, 4. So kita akan stop di sini. Bila stop kat sini, awak kena tengok nombor kat belakang dia. So 6 ni lebih daripada 5. So kena tambah 1 dekat 5. Jadi jawapan akhirnya 3.126. Jangan lupa ada yang tertinggal darab 10 kuasa 3 ni. Bila dia dah pindahkan 5 jadi 6. Tertinggal 10 kuasa 3. So inilah jawapannya. Okay. So sebenarnya jawapan ni, jalan kerja ni tak susah. Tapi kena buat latihan lah. So markahnya berada di sini 1. Okay. Yang awak kira tadi, awak masukkan nilai macam ni, 1 markah. Okay. Awak bahagi dengan 1000, dapat nilai ni 1 markah dan jawapan 1 markah. So total dia 3 markah. So anda nak tanya apa-apa tak? Faham Boleh Okey. Saya minta maaf lah saya conteng awak punya jawapan tu. Okey tak? Tak apa. Jawapan. Ya. Facebook ni ambil gambar ayah kita. Ada kelas. Nanti ibu campur Kejap nanti ibu sembang Okey, ya. Nak gambar. Tutup pintu. Okey, kita sambung soalan yang kedua. Diberi bahawa jumlah luas permukaan bentangan kubus di atas ialah 294. Okey, semua ni 294. Jadi, dia nak isi padu. Dia nak isi padu kubus. Okey, kubus kita tahu dia berbentuk cube, berbentuk kubus. Okey, dia macam dice kan? Dadu. Okey, jadi dia kata semua sekali ni 294. So kita ada 6 permukaan. Awak bahagilah dengan 6. Okey, bila bahagi dengan 6, awak akan dapat 49. Luasnya 49 setiap segi 4 sama. Okey, 49. Bila nampak 49, kita terus nampak kat sini 49 ialah 7 darab 7. Betul tak? 7 darab 7, 49. Okay. Jadi setiap sisi tu nilainya 7. 7, so automatically tinggi dia pun 7. Jadi, 7 darab 7 darab 7 ataupun 7 kuasa 3 lah. Awak akan dapat nilai. Tetapi awak kena ingat, kena ingat dia dalam dia sentimeter kan? Dia sentimeter. Soalan nak dalam bentuk meter. Ada 2 cara. Boleh tukar dulu. 7 cm ni 7 cm tukar kepada meter. So kita tahu 1 meter sama dengan 100 cm. So 7 cm bahagi dengan 100, kita dapat 0.07. Tekan kalkulator boleh, gerakkan titik kumpulan pun boleh. Jadi isi padu sama dengan 0.7 tu panjang, lebar, 0.07 lebar, tinggi. So awak kalau tekan kalkulator, dekat kalkulator awak akan ada 3.43, atasnya ada negatif 4. Perasan tak?
Okay. Bersama. Kalau tekan kalkulator dapat ini sebenarnya terus jawapan. Tapi janganlah terus salin negatif 4 ni. Awak darab 10, letak negatif 4. Itulah jawapan dia. Okey. Apa jadi kalau awak dah kira 7 darab 7 darab 7 ni, 7 kuasa 3 awak dapat 343 kan? Okey. 343 ni dalam cm. Okey. Kalau ini guna cara yang kedua lah. cm nak pergi meter. So cm nak pergi meter. cm tadi kita kena 100 tu, kita kena darab dengan 3 kali. Okay. So akan dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 100,000. Jawapan ni awak bahagi dengan 100,000. Dapat juga sebenarnya 3.43. Okay, boleh So untuk jawab soalan ni, bentuk piawai ni memang kena hati-hati dengan soalan lah. Bila dah dapat jawapan, semak balik soalan macam mana. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga ni dekat soalan tak ada gambar, tapi saya letakkan gambar jadi mudah sikit lah. So diberi bahawa luas bagi sebuah padang bola sepak ialah 7.8. Luas ialah panjang darab lebar. Okay. So luasnya ialah 7.8 kilometer. Panjang tak tahu. Lebarnya 3,200 meter. Soalan nak dalam meter. Jadi 7.8 ni tukarkan. Tukar kepada meter, maksudnya kita darab dengan 1,000. Okay. So awak akan dapat 7,800 meter sama dengan P darab 320 meter. Semua sekarang dah dalam bentuk meter. Bila dah dalam bentuk meter, okay, baca balik soalan ni dengan menggunakan kaedah bentuk piawai. Dia nak kaedah bila kaedah ni maksudnya jalan kerjanya nak dalam bentuk piawai. So nilai ni awak kena tukar dalam bentuk piawai. Cara dia, titik perpuluhan berada di belakang kosong. 3 kali pindah. So 7.8 darab 10 kuasa 3. Okay, ini sama juga lah. 1, 2, 3. So 3.2 darab 10 kuasa 3. Okay. P ni kita tinggalkan kat sini. Okay. 7.8 darab 10 kuasa 3. Ini darab. Bila darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Ya. 3.2 darab 10 kuasa 3. Cikgu buat jalan panjang sikit lah ni. Sebenarnya boleh shortcut Saya takut awak tak faham. Okey. 7.8 per 3.2. Ni awak bahagikan. Tekan kalkulator. 10 awak tulis sekali sahaja. Ingat tak kalau bahagi dia bermaksud tolak. Kalau darab dia bermaksud kita tambah dia. So awak akan dapat 2.4 4, 3, 7, 5 darab 10 kuasa kosong sama dengan 1. Betul tak? 10 kuasa kosong. Apa sahaja kuasa kosong sama dengan 1. Okay, ayam kuasa kosong pun sama dengan 1. Jadi kalau 10 kuasa kosong sama dengan 1. So 1 tak membawa maksud apa-apa. So jawapan nihai awak 24375 lah. Okay. Ini ada satu markah.
Tadi saya tanda jawapan dah betul. Tapi disebabkan awak tak guna bentuk piawai, tiba-tiba ada 10/3 tu. 10/3-nya tak dihapuskan. Okey. Ingat ini darab. Darab bentuk piawai dengan tambah bentuk piawai berbeza. So ini jawapannya. So pemakahan. So dia nak jawapan 1 nilai 7.8 3/2 darab 10. Yang ini 1 markah. Okey. Kemudian awak masukkan nilai ni. P sama dengan berapa ni? Ini dah 7.8 jadi ribu ni. Ini 1 markah. Awak tukar unit dan awak masukkan dalam persamaan ni. Okay. So biasanya markah dia 3 lah. Jarang. Tapi kat sini 4 markah Biasanya 3. Okay. Kalau 4 markah, okay, awak tukarkan unit ni 1 markah. Masukkan dalam persamaan ni 1 markah. Okay. Ya. Kita tak tahu dengan TV. Kita tentukan. Sekejap Okey cikgu, boleh. Okey, kita sambung. Okey, seterusnya. Ada nak tanya tak soalan 3 ni? Tak ada. Tak ada Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, saya rasa okey bentuk piawai. Angka bererti kurang sikit pula latihannya. Okey, tadi bentuk piawai, so sekurang-kurangnya awak recall balik lah bentuk piawai. Okey, nak awak ulang kaji sendiri, wallahu alam lah. Okey. Seterusnya, ini bab 3 kewangan. Itu yang saya cerita tadi, macam simpanan, jenis-jenis simpanan, kelebihan, kelemahan kad kredit, itu semua boleh baca lah time cuti ni. Cuma pengiraan ni mungkin dah lupa, cikgu tunjukkan jalan kerja dia. Okey, Encik Pramesh membuat pinjaman peribadi sebanyak 100,000. Okey, buat pinjaman peribadi. Okey. Hitung bayaran ansuran bulanan. Dalam buku teks, awak akan jumpa formula ini. Okey. Muka surat berapa saya tak catat pula saya percaya yang dah ramai jawab betul soalan 4 dengan 5 tahniah. Mungkin senang faham contohnya. Faham. Soalan ni senang tapi dengan syarat awak pernah ulang gaji lah. Kalau tiba-tiba periksa baru tengok tak sempat telefon mana-mana, memang tak dapat nak jawab lah. Sebab tu kita kena buat ulang gaji. Sekurang-kurangnya bila periksa tak adalah terpanjat beruk nak jawab. Okay. Kita tengok pada formula ni. Formula biasanya soalan akan bagi dengan surat yang kedua. Okey. Dia ada bagi tahu dah apa maksud A, P, R dan T. Jadi kalau nak ingat bayaran ansuran bulanan ni senang je. Okey. Jumlah duit yang ada kita kena tambah duit macam kos pengurusan kos pengurusan dia lah. Senang cerita kalau tapi awak tak pernah pinjam duit sebenarnya bila awak pinjam duit 100,000 awak bukan bayar balik 100,000, awak bayar lebih daripada 100,000. Inilah cara nak kira lebihnya tu berapa. Kalau awak pinjam 8,000 untuk beli motor, tahun depan kan dah tingkatan 4, manalah tahu ayah nak belikan motor kan. Kalau pinjam duit 8,000, ayah awak bukan bayar 8,000 tau. Mungkin dia kena bayar 9,000, 10,000 ikut berapa tahun diikat. Makin banyak tahun, makin banyak tambahan kepada 8,000 tu. Mungkin macam bunganya tu. ya, dia ikut tahun.
Kalau awak ikat 3 tahun, 8,000 tambah mungkin 1,000 je. Kalau ikat 10 tahun, 8,000 mungkin tambah dengan 5,000 jadi 12,000. Gitulah. Jadi sekarang ni kita nak tahu bulan-bulan orang ni kena bayar berapa. Jadi awak tak boleh terus 100,000 ni terus bahagi dengan 8 tahun, tak boleh. So ada cara kiranya. So cara kiranya, yang pertama sekali awak tulis, kalau tak ingat formula awak tulis balik nilai dia. Okey. Kemudian tambah, yang ini awak kena kira asing sebenarnya. Duit yang awak pinjam, tengok berapa persen dapat. 5% dapat. Okey. Faedah mudah punya tu. Ya, ikat berapa tahun? Ini yang tambahan duit ni. Okey. Nanti kalau manalah tahu nak beli motor ke apa, inilah cara kiranya. So awak tekan je kalkulator. Okey. Awak akan dapat berapa? 40,000 kan? 40,000. Saya percaya ada orang copy jawapan kawan ni. Ada 5 orang. Kat sini dia tulis 4,000 je. Tapi bila tentang jawapan ni, betul pula 140,000. Saya tengok sama je dia penyalin. Salahnya salin pun sama salahnya. Kawan tu salah salin 4,000 je. 40,000 jadi 4,000. Ada orangnya. Tapi saya bersyukurlah, kurang-kurangnya hantarlah juga kan, daripada tak hantar langsung. Okey, sekurang-kurangnya dia ingatlah saya punya tugasan daripada orang yang tak hantar langsung kan. Terima kasihlah. Okey, salah sikit je. Okey, inilah yang dia kena bayar. Jadi kalau pinjam 8,000 untuk beli motor, belum tentu bukan 8,000 bersih. Dia jadi 9,000, 10,000. Bergantung pada faedah yang bank bagi masa tu dengan berapa tahun ikat. Tapi macam kadang-kadang kita tak mampu nak bayar bulan-bulan, tu yang letak 10. Jadi yang kita bayar lebih tu macam keuntungan kepada bank lah. Yes, keuntungan daripada bank tu. Bank pun dia nak bayar gaji pekerja dia. Lebih kurang gitulah. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu dah hutangnya ialah 140,000. Dia buat pinjaman dalam 8 tahun. Dia nak bulanan. Jadi 8 darab dengan 12 lah. 8 darab 12 dapat 96. Tapi saya tak pastilah, dia macam salah salin tau. Dia nampak kat sini 5. Dia dapat 72. Lepas tu dia salin kawan dia, semua salah. Semua bahagi dengan 72. Padahal patutnya sebahagi dengan 96. Ya, adalah 3-4 orang. Nyalin jawapan kawan kan. Nyalin pun lain kali fikir-fikir sikit lah. So 1,458.33. Jadinya nanti manalah tahu awak dah kerja kan, first time gaji ataupun dah 3 bulan kerja gaji, kira dulu awak ada balance tak sebanyak 1,500 bulan. Kalau ada balance 1,500 setiap bulan, bolehlah beli, dia kata dia beli apa ni, dia beli mesin kan. Beli mesin, beli apa-apalah. Jadi sebelum buat pinjaman, kira dulu berapa duit gaji awak ada lebih. Kalau duit tu lebih kurang daripada gaji awak, tak payah pinjam. Bank pun pandai. Bank pun tahu awak layak ke tak layak. So inilah cara kiranya. Jadi inilah yang setiap bulan dia kena bayar. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, kali ni dia dah dia buat pinjaman sebanyak 50,000. Dia kena faedah berapa? Cari tempoh pinjaman Puan Alina. Kali ni dia nak tempoh pinjaman pula. Berapa lama Cik Alina ni buat pinjaman ikat pinjaman berapa lama?
So dia kata jika jumlah bayaran balik, awak tengok pinjam 50, bayarnya 79 Wak. Kan? Betul. Lebih daripada yang ada. Okey, sebab tu kadang-kadang orang nak beli motor dia agak-agak tak mampu, tunggu tahun depan. Kumpul lagi. Ya, sampai mampu ataupun nak mampu juga kena kerja part time lah. Kerja lebih masa buat side income. So boleh lah cepat sikit. Okay. So kita masukkan formula, kita dah tahu berapa bayaran balik. So letak depan. Kita dah tahu berapa bayaran balik. Tadi depan ni cikgu kata letak duit yang kita pinjam. Tambah. Okay. Ini sama juga duit yang kita pinjam. Darab berapa persen? 6.5%. Darab X. Ya, X ke Y ke? Cikgu nak pakai Y. Oh. Sebab ada darab kat sini, nanti X dengan darabnya kurang je, cikgu pakai Y. P ke Q ke, jangan pakai X lah. Sebab ada darab, nanti keliru. Okey, seterusnya, ini tambah. Bila tambah, kita bawa depan, dia akan jadi tolak. Ya, 250 tolak 50,000. Yang ini tak boleh bawa ke depan, dia bracket ni. Bila bracket bermasuk darab. Okey, potong. So kat sini akan dapat 79, 7 tolak 9, 2. 9250. Okey, berapa yang Y ni? 3250 kan? 3250 Y. So cikgu nak Y saja, yang ini hantar ke bawah jadi bahagi. So cikgu pindahkan depan Y ni 2950 bahagi 3250. Jadi dapat berapa tahun? 9 tahun. Lagi banyak tahun, lagi besar bayaran balik tu sebenarnya. Okay? So itu saja untuk hari ini. Hari ini kita recall balik. Kita belajar tentang bentuk piawai. Okay, bentuk piawai. Kemudian kita belajar cara nak kira bayaran balik. Nanti ada masa lah awak baca. Saya nak awak baca faedah compound. Faedah mudah. Ya, compound dengan faedah mudah. Ni cuba baca. Soalan ni boleh bawa sampai SPM budak yang form 4 sekarang, latihan dia bab 10 tingkatan 4, dia punya soalan A dia soalan faedah tingkatan 3 ni. Contoh saya ajar tingkatan 4 kan. Bab 10 dia ada soalan bahagian B dia 9 markah. Soalan yang 3 markah tu daripada tingkatan 3. Lagi 6 tu daripada tingkatan 4. So maksudnya ilmu awak ni awak tak boleh lupa. Bawa sampai SPM. Batch awak, batch yang tingkatan 4 ni first batch. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa tak? Cikgu. Yes. Ya. Saya guna kaedah lain cikgu. Yang soalan bab apa ni? Soalan muka surat 30 ni cikgu. Muka surat 30. Yang soalan 21-nya. Soalan 21. Oh, yang kadar faedah ni? Yang hari tempoh pinjaman Puan Alina tu cikgu. Saya buat masa sama dengan 50,000 yang apa tu? 50,000 yang dia buat prinsipalnya tu dibagi dengan 79250 darab 6.5%. Itu guna formula mana? Itu saya belajar dekat ni cikgu, internet.
Internet. Belajar kaedahnya itu. Nak cari Oh. benda tu. Lepas tu saya dapat 50,000 bagi dengan 5151. Dapat juga 9 tahun ni tu. Boleh tak tu? Soalan yang last ni Yang last ni lah. Soalan yang last ni lah. Ya. 1515 apa? 5151. 5151. Lepas tu Macam mana? 50,000 tu dibagi dengan 5151 saya dapat 9 tahun tak tu. 5151 tu untuk apa Yang daripada 5151 tu nilai nilai daripada darab 7950 didarabkan dengan 6.5% saya. Yang awak send kat cikgu sama ke tak? Ya tu itu. Sekejap kita tengok. Kat mana? Ayam siapa tu? Okey, ni Lokman punya. Kan? Betul tak ni awak punya? betul lagi. Okey. Okey. Kita tengok sama-sama Okey, 50,000 bagi dengan 50,000 tu duit pinjaman. Bayaran balik darab dengan yang bawah sebenarnya formula ni juga sebenarnya ni. Dia pusing balik, dia masukkan dalam persamaan tapi T tu dijadikan sebagai rumus. Faham tak? T tu dijadikan sebagai rumus. Sekejap kita tengok balik saya punya. Yang ini dia jadikan Y sahaja di depan. Dia cuma pindahkan ke depan je tu. Ya, sebenarnya. Okey, kalau kita ikut balik formula awak tadi 79250 sama dengan 50,000 tambah yang ini 50,000 darab 6.5% darab Y. Okey. Y ni 7 dia turun bawah kan? Dia turunkan bawah ni 79250. Kita balik. Sekejap. Mana tadi awak punya? Ini yang 79250 tu daripada kiri dia turun bawah dia jadi bahagi. Betul? Betul. Jadi yang T kat belakang tu dia pindahkan kat depan. Lepas tu 6.5 tu. Okey. Sebenarnya dia tinggalkan 50,000 kat belakang. 79250 dia stickkan kat depan. 6.5% dengan T dia bawa ke depan. Kemudian T dia tinggalkan. 79250 dengan 6.5% tu dibawa turun bawah. Kemudian dah dapat nilai, dia bagi dengan 5151. Awak faham yang formula? Apa cikgu? Awak faham yang ni ke faham yang formula? Rasa saya macam faham yang ni cikgu. Ikut tapi awak nak ikut dua-dua pun boleh cikgu. Ya, ikut mana yang faham. Selagi dalam kerja dia betul, sebenarnya matematik banyak kaedah cikgu pernah cakap. Okey. So bolehlah guna. Dapat 9 tahun juga kan? Betul. Okey. 9 tahun. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Ada. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Okey. Kalau tak ada, cikgu tadi masa awal-awal sementara kita tunggu kawan-kawan masuk tadi,
Cikgu ada bagi kerja untuk minggu depan. Okay. Minggu depan cikgu nak maksudnya hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Next ada hari Selasa kan? Jadi saya nak daripada esok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Just hantar hari Isnin lah gambar. Saya nak awak buat soalan yang saya tandakan ni dengan harapan sebenarnya walaupun awak tak berapa faham, cuba je hantar. Nanti cikgu tolong repair dan hari Selasa kita buat Google Meet. Hari Selasa tu saya ajar sedikit pasal lukisan berskala sebab kita tak sempat ulang kaji lukisan berskala ni. Dan kita belajar pun online masa bulan 45 Dan saya rasa ada satu soalan mungkin keluar daripada bab 4 ni. Mungkin 3 markah ataupun soalan betul salah. Kalau tak boleh nak jawab, sayang Okey, sebab kena ingat periksa awak tu yang menentukan awak masuk 4 bentang ke 4 Zarawi sayang. Untuk tentukan kelas dia tengok matematik sains matematik sains BM. Okey. Terus dia tengok mat sainsnya dulu. Sebab budak Zarawi, Jazar, bahasa Melayu tak ada masalah. Biasa dia tengok mat sains lah yang menentukan awak nak masuk kelas mana tu. Okey. Dan kalau awak nak drop bahasa Arab, awak nak masuk kelas sains tulen biasa pun dia tengok matematik juga. Awak nak masuk kelas akaun sahaja pun dia tengok matematik juga. Kena hati-hatilah. Kena kat rumah tu kena rajin buat kerja latihan. Okey. Saya nak awak buat muka surat. Nanti saya akan tulis kat grup lah. Muka surat 36. Okey. Muka surat 36, soalan 6, soalan 7. Okey, muka surat 36, soalan 6, soalan 7. Cikgu tebuk-tebuk sikit ni. Cikgu buat yang mana rasa berpeluang keluar ni. Muka surat 37, soalan 9. Soalan 9. Cuba sorry. 37 ni soalan 10. Bukan 9 soalan 10. Tapi kalau 9 ni nak cuba buat boleh jugalah. Okey. Muka surat berapa lagi dia? Muka surat 37. 9, 10. 9, 10. Okey. Seterusnya muka surat 41. Soalan 15. Muka surat 41, soalan 15. Okey. Okey, seterusnya soalan 43. Soalan 17. 17 ni ada nombor 1, ada 2. Dua-dua jawab. Suka je. Kalau awak dapat jawab 2 soalan sahaja pun send je kat cikgu. Jangan senyap langsung. Cakap dengan kawan-kawan. Kalau awak dapat 1 soalan jawab je pun jadilah. Janji jawab sendiri. Saya tak nak copy Kalau contohlah dalam banyak-banyak kerja rumah ni nombor 17 je yang awak boleh buat. Awak send je lah. Jadi saya tahu awak mana yang awak faham, mana awak tak faham. Jadi cikgu akan terang detail mana yang ramai tak boleh buat. Kalau awak salin daripada kawan, so cikgu tak dapat nak agak. Berapa orang boleh, berapa orang tak boleh. Okey. Itu sahaja untuk kelas tadi dan kelas akan datang. Okey. So kita kelas sebenarnya sampai 18 Disember. So selepas itu saya ingat kita tak buat Google Meet, tapi saya nak buat quizzes je. Just untuk awak ulang kaji. Sebab matematik dia ada 20 soalan objektif. Okey. Okey, hari Selasa cikgu ajar bab 4 yang kita tak sempat belajar di kelas. Hari Rabu nak belajar bab apa? Hari Rabu. Yes. Hari Selasa tu kita Google. Hari Rabu. Hari Rabu awak nak pakai kertas je ke nak meet? Saya takut juga ramai orang tak ada data ni. Meet you, meet. Meet. Okay, meet. Meet boleh lagi. Okay. So hari Rabu nak
tajuk yang seterus ke tajuk awak pilih? Kalau tajuk bab 5 ni nisbah trigonometri. Ya, dia Seterusnya je Ego. terus je 5 trigonometri, bab 6 bulatan, bab 7 bulan dan dongakkan. Bulan dan dongakkan awak okey kan? Boleh lah. Saya pun dah tanda kertas-kertas awak ni naik cuti nanti saya hantar balik. So bila awak nak periksa nanti awak tengok balik lukisan, ingat tak kertas kuning? Awak lukis atas kertas kuning. So saya rasa awak boleh ingat balik lah. Okey, bab 8 lokus, bab 9 bab akhir kita belajar graf kan, garis lurus. Garis lurus senang lah saya rasa. So hari Rabu kita buat trigonometri. Nak buat 2 bab ke 1 bab? Buat 2 Buat 2 Boleh lah. Saya ingat sebab trigonometri dengan bulatan ni saya ajar kat kelas. So awak bila saya terang ni senang sikit awak nak recall balik. Macam bab 4 ni cikgu tak ada ajar kat kelas. Kita belajar online dan masa tu tak ada orang pun respon saya punya latihan ni. Jadi sekali. Jadi hari Selasa kita belajar bab skala lukisan. Hari Rabu kita belajar trigonometri dengan bulatan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih join kelas. Dah 10 yang baru masuk. Nabil Iman. Okey, tak apa, kelas ni cikgu rekod. Cuma cikgu kena tengok balik videonya, mana yang cikgu perlu cut, cikgu cut. Nanti cikgu share balik dekat YouTube. Okey, terima kasih. Dia nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okay. Cikgu nak ambil kehadiran sekejap. Okey. Faris, Imran, Lokman Zakir, lagi Sufi, Nabil, Linda, Nuri, dah ada yang keluar dah. Siapa lagi tadi? Lokman Zainuddin, Nabil Iman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cukup 9 orang. Okey, terima kasih semua. Okey. Minggu depan. Tahun depan. Minggu depan lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awal now. Ya. Kawan makan ni, kalau nak hantar. Im.